Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf suara paling nak ikut Izzat. Suara COVID. Suara COVID. Suara COVID-19. Siapa yang tak tahu tadi tu suara Ustaz Maaz Hey. Senang-senang dapat dia nyanyi. Allah. Kenapa tadi aku ternampak IG Ustaz Munif. Dia Ustaz Tak. Munif Hijaz. Dia nyanyi Haji. lagu Haji Munif Hijaz. Dia nyanyi Mungkin lagu ustaz lah, Izzat. mungkin ustaz lah, wallahualam. Wallahualam mungkin orang bagi dia Ustaz. Boleh Tapi jadi. kita tak. Dia nyanyi lagu Izzat Exist lah. Masya Allah. Sedap. Dia inspired, Ustaz inspired. Ya, inspired by him. Sebab itu saya nyanyi. Minta maaf lah kalau tak sedap Tapi biasanya kalau penasyid ni nyanyi lagu pop, dia ada lenggok nasyid. Dia ada that Oh, stiffness. betul. Tak tahu kenapa. Lari sikit. Dia Tak macam- apa, pada saya unik. Saya tak lari. Jadi Pasal- kita Lah. dengar je, oh ni Dia punya own way lah kan. betul. Dia nyanyikan ikut dengan nasyid. Benar, So benar salam kata. kembali ke Talking Dome edisi Circuit Breaker. Apa khabar semua kawan-kawan podcaster saya? Baik, Alhamdulillah. Mungkin hari ini adalah hari yang terakhir kita bersuara Bersua. bersuasama. di dalam ruangan podcast ini. Kita cuba untuk bersama anda sekiranya kami diperintahkan untuk tidak ke mana-mana, di rumah lah maksudnya. Kita sedang cari caranya lah. Mungkin kita tengah cari macam mana nak rekod bertiga. Betul. Kalau setiap antara kita di rumah. Paling mudah adalah IG Live. IG Live. Tapi kita tak boleh nak main-main dengan muzik lah. Yalah. Facebook, ya. boleh. Facebook. Kita Tahu lah. Mungkin ada saranan. Siapa ada idea-idea yang tengah cool, explore lah. boleh kongsikan kepada kita macam mana kita boleh come out on social media. Yeah. Kita bertiga, dia kena 3 orang kalau boleh. Ya, betul. That's the best. Dekat dah masanya untuk kita keluar dekat YouTube ke selalu ataupun IG live. Ya. Silakan. IG live. Sila. Balik. PM Silakan kita komen. insyaAllah. Apa dia tadi? Komen di mana? Tak ada, semua tak ada. PM Kita lah, tak ada PM. tak ada PM, tak tak ada ada platform. page. Boleh Jadi page dia ada screenshot, media Post dekat istighfar lah. story. Oh yeah. Jadi Ah, screenshot tag kita punya tag kita. Tag post kita. kat story. Yes, boleh tag @ma'asalim MAAZSALLIM atau tag r.lutfilhadi ataupun tag saya di zikir_rumah tangga atau InsyaAllah. media istighfar. Yeah. So ada 4 IG di mana-mana kita akan bersama insya-Allah. Ya, kita harapkan The Talking Dome sentiasa menceriakan pagi anda, petang anda, malam anda yang berada di rumah, yang Khususnya. terperap di rumah khususnya. Kita semua akan Kita semua. bekerja di rumah. Ya, work from home lagi apa? Ya, sekiranya anda sedang melakukan pekerjaan di rumah, boleh buka podcast kita. Betul. Kita dah masuk 30 episod. Dalam Alhamdulillah. podcast kita juga ada macam-macam syarahan, tazkirah dan Yes. sebagainya. Banyak Ya. manfaat. Jadi tak ada alasan masjid tutup, tak ada kerohanian. Adalah sedikit sebanyak ada alternatif yang telah disiapkan. Ya, lebih-lebih lagi podcast ini memberikan pencerahan agama, bermanfaat dan mendidik jiwa. InsyaAllah. Satu-satunya podcast anda di Spotify. Podcast dakwah anda di Spotify. Juga number 1 podcast di Spotify charts. Number 1 podcast. Bukan podcast. Pasal Mos tak ada lah. mos lain kat Oh, dalam okay. Spotify charts. Islamic Yalah. No. Oh, mos. Mos. Masjid. Islamic banyak Ustaz. Oh, Islamic kita ada Buat disclaimer. shout out lah kan. Kita ada Alhamdulillah. syukran Syukran talks. talks. Yes. Kita ada satu je lah. Ada lain. Siapa lagi? Motivational banyak. Ada lah, Tapi yang banyak. Islamic tafsir Kuliah tafsir. kuliah tafsir. 2 dan Local product. ya, dan sebagainya. Ini kita berbualkan yang dalam Himayah. dalam Himayah. 200 charts lah podcast itu yang ada lah. Allah alam. Alhamdulillah. Okey, jadi macam mana topik hari ini Ustaz Nazir? Topik hari ini Berbual pasal rumah jugalah. rumah saya lain tajuk. Okey. Tadi dah lari, saya lari. Okey. Tak Saya update. sinopsis lah saya. Sila. Sinopsis saya Bismillah. scary sikit. Baiklah. Pada beberapa minggu lepas, kita berdua, saya dan Ustaz Nazir, ingin rekod lah untuk podcast kita punya episod seperti biasa. Saya. Tapi kami dapati bahawa seorang lagi rakan seperjuangan kami tidak dapat bersama untuk rekod. Jadi sebab itu anda dapati episod bila kita berada di studio
Ati Brown Dog. Oh, Ati Ed Shah. Ed Shah. Kita 2 orang sahaja. Mungkin ada tertanya-tanya di mana Ustaz Lutfi. Betul. Ini yang kita nak revealkan. Kira orang tu. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Tapi lepas ni kita akan beritahu eksklusif anda pada episod ini apa yang berlaku pada Ustaz kita, Ustaz Raja Lutfi Hadi bin Raja Muzaffar Shah. Beliau sebenarnya, nak aku cerita ke? Let's go. Sikit. Hipnosis. Sinopsis, beliau dikenakan perintah tak boleh keluar rumah. Astagfirullahaladzim. Lebih tepat lagi beliau kena quarantine order. Jadi hari ini bersama kita Ustaz Lutfi Hadi akan ceritakan kisah pengalamannya berada di dalam bilik quarantine. Apakah sama macam bilik ZTP prison. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Mas. Selamat datang Ustaz Lutfi. Selamat datang Ustaz Lutfi. Selamat kembali. Jadi guest konon guest. Itulah Ustaz Lutfi kembali Alhamdulillah kira first saya daripada first lah. Kira kalau siapa yang tahu quarantine order tu makna dia seseorang itu dah pernah kena ataupun dah contact the confirm of COVID-19 patient. Baru dia akan kena quarantine order. And also quarantine order selalunya dia tak semestinya jumpa terus confirm dapat quarantine order. Okay. That means kalau you akan dapat quarantine order from MOH, that means you are high risk lah. Sebab ada yang jumpa tapi tak high risk, diorang tak yang kena quarantine order. Okay. Maybe just macam jumpa sekejap. Dari sudut proximity tu, walaupun dia tak duduk dekat, tapi dia berada dalam Okay, kita katalah dalam classroom. Dalam classroom. Classroom ada berapa orang agak-agak? That time 20 plus. Ada 20 plus. Entah duduk paling mana? Kita tak cakap orang dia lah. I want to understand the distance. Saya dengan dia dalam boleh kau 2 meter. Tak 2 meter dekat Dua dekat. Ini 1 meter. 3-4 meters lah. Kalau Okay. saya bila saya Kira kalau dekat satu depan, saf pertama dekat depan. dia akan ada di saf yang ke 3 ke 4. dia saf pertama, saya saf Bilang keempat. dia dekat saf pertama. Kira macam gitulah. Dia saf pertama, saya saf keempat gitu. Ayuh. Okay. Tapi the whole class kena lah. Yalah pasal Sebab aircon. intensity lama. Itu yang kita bagus dulu zaman kita dulu sekolah. Kipas tingkap. And dia kira bila dia kena tu, Allah. the duration bila dia dah confirm lah. Bila dia confirm kena COVID. Berapa hari selepas kelas? Bila dia kena simptom 1 hari. Siapa dia ni? Tak boleh. Boleh lah keluar Tak boleh. Ni dia apa? Kita Keluar sok It's the same person. Oh, Ya. okay. Sila. Dan kalau siapa yang tahu dia beliau adalah Ustazah Nadia Hanif lah. InsyaAllah kita doakan dia. Dia dah discharge hari tu. Cuma hal tu dia ada pasal dia dekat dia sakit balik. Tapi insyaAllah sekejap lah, insyaAllah kita doakan semoga Ustazah. Amin ya Rabb. InsyaAllah. Jadi Ustazah Nadia Hanif dah banyak kongsikan pengalaman dia juga dekat IG story. Dia dah willing to share dia punya stories, dia punya struggles. InsyaAllah. Dan kita motivated lah, inspired by dia punya kekuatan dalaman dia. Dia mengajar kita macam mana tawakal, kuatnya dia ditinggalkan anak-anak juga. How a Muslim should be lah. Dan rupanya ada orang yang hostile dekat dia macam mana Ustaz? Hantar hate message. Hate Hate message cakap takut. Hate messages dia dapat instead of love messages. Sebab dia pernah keluarkan satu macam statement lah. Dia nasihatkan kenapa orang-orang ni masih nak marah, tawakal, tak dapat sembahyang kat dalam. Dia kata virus tak akan pergi kat masjid lah. Dia suarakan pendapat dia lah. Suarakan pendapat dia. Macam ada orang degil masih nak buat solat berjemaah dekat luar masjid. Jangan berkumpul. Dengan alasan bahawa jangan takut, virus tak akan pergi ke orang-orang soleh. Jadi seolah-olah menggambarkan orang yang kena semua orang yang tak soleh. Astagfirullah. Itu sebab tu beliau terasa dia rant lah sikit. Dia dengan pasal dia geram pun bila macam dia belum declare sangat, ada macam circulate information yang orang cakap dia pergi yang tabligh dekat Malaysia. So dia geram. Tabligh. Orang kan dia sebab tu dia kena, sebab tu dia pergi. Itu lain itu. Yang sebenarnya itu yang kesian macam takkan aku pergi tabligh ni. Allah tu yang maybe tu antara sebab kenapa dia keluar untuk beritahu untuk lepas tu dia cakap orang yang hantar hate message dia cakap padan muka Ustazah. La haula wala quwata illa billah. Ustazah cakap ginilah Ustazah kena. Sedangkan dia kata tak, sebenarnya saya dah kena waktu saya utarakan pendapat saya. Allah Rabbi ya Rabb. Dia banyak cabaran lah dia kena. Tapi untuk saya ni macam dia very responsible, sebab bila saya tengok dia punya cerita, kira the one day after saya kelas course dengan dia, terus dia ada symptom.
Okay. And the moment dia ada symptom, dia terus cancel everything. And Responsible lah. responsible lah, cancel everything, and dia terus pergi ke check up NCID terus. Sebab dia CGH hospital lah. And dia terus the moment dia rasa symptom pun dia dah tak dekat dengan anak dia. Kira dia terus Itu paling lah. rabak tau. Nak tak dapat dekat dengan anak. Serius lah. Yang kita sekali tu kita rasa macam saya dengan Ustaz Mas kita ada terfikir yang ketika yang situasi baru-baru masjid baru nak tutup so seram, kita dah paranoid sampai tahap alamak sekali kita juga kena juga alamak, lepas tu kita anak-anak jangan dekat bapa, jangan dekat bapa, nak peluk tapi tak boleh, jangan dekat sampai sedih tapi diorang macam tak nak hak tak boleh, bukan betul betul. Makan Waktu tu yang dia dah break out kan. Saya betul-betul self isolation sendiri dekat bilik sebelah. Jadi anak-anak semua tidur dengan isteri, saya tidur Aduh. seorang takut. Sampai kita besoknya buat contact tracing sendiri. Sebab dia pandai-pandai. Tak, sebab saya lagi seram bila waktu tu, bila saya dapat tahu yang dia confirm. Saya dah jumpa. Habis memang that tengah hype yang pasal masjidnya benda. Allah. Tu dah macam ni apa ni asal. And pagi tu kira saya ingat yang hari Thursday lah. Hari Thursday tu saya macam baru research, macam tengok YouTube pasal COVID semua dekat kerja. So saya tengok tu macam, habis saya baca satu artikel, it's just about time yang COVID akan datang rumah kau. Macam kira it's just about time yang COVID akan dekat dengan kau dah. Merebak Tu malaikat maut. Sebab time. Itu petang tu terus macam masjidnya cerita naik. Lepas tu satu orang message, Luffy, kita maybe ada possible positive Allah punya build up to that tu dah build up macam daripada pagi tu dapat baca artikel tu, lepas tu petang dapat tengah hari dapat pasal masjid, tu balik petang pasal confirm. Kau asal ni. How is your state of mind? Tak tahu tu dah memang seriously dah macam paranoid gila. Dia dah macam paranoid satu. Bila dapat message tu tengah drive ke dekat rumah kat ke? Kat rumah tengah tengok Money Heist ke apa? Belum keluar. belum keluar lagi. Terus bila tu kat rumah tu saya dah jaga-jaga sendiri, dah jaga-jaga. Kira memang dah tak keluar. Walaupun kira that time belum confirm. Cuma kira ustazah waktu tu dah masuk hospital. Tapi saya macam anggap dia dah just jaga lah. Even dengan family pun saya dah beritahu ni ada confirm, so saya tak keluar. Diorang pergi rumah nenek ke apa, saya pun dah tak keluar. Gitu tak keluar. Lepas tu bila that weekend Saturday dah confirm, lepas tu kita dah self isolate lah. Isolation quarantine order dan lagi satu is different from everything else, is only maknanya dia you need to be in a place where even your family pun tak boleh dekat. Kira betul-betul kira kalau macam stay home LOA ni semua kira dalam masih rumah, boleh keluar hall, dalam masih rumah, boleh pergi dapur. Ni dengan family pun tak, sebab kira high risk lah. Jadi the most high risk compared to every orang lain lah. So dekat bilik dah set up bilik, semua kena set up bilik jadi quarantine. Lepas tu siapa yang set up? Kira dah macam saya bukan orang dia datang lah. Tak. Orang datang kan ada macam itu ada pun belum. certain standard ada. Itu pun belum. Kira bila saya dapat confirmation dengan contact tracing memang akan makan 3-4 days. Tapi macam the moment awak sendiri tahu awak dah kena quarantine, just buat je lah. Tak payah nak tunggu MOH. Sebab MOH akan lama, and diorang akan dekat, diorang akan contact yang family dulu. Lagi dekat sampai yang paling risk lah. Kita pun dapat agak lambat sebab kira kita course 2 jam je. So diorang nak dapatkan that course macam dia punya contact tracing agak maybe lambat sikit. I see. And that time memang tengah case tengah rise. Dah 200 plus tu kan dah start laju. So diorang kata waktu tu diorang tengah fokus yang most case. Kira ada orang contact lah, orang cakap contact tracing, diorang tengah fokus untuk trace yang most case dulu, baru yang kita semua. So kita dah buat sendiri. Sebab saya pun ada lagi satu group yang kita yang group yang pergi course ni lah. So kita dah macam support group. Semua dah stress gila tu. Kita buat satu group, semua dah support. Tak apa lah guys, kita macam sebab kita dah semua dah stress. So dalam group tu happy jugalah, macam semua at least macam kita tahu kita dengan orang lain. Sebab saya rasa kalau seorang dia memang boleh mental loh. Macam stress, sebab dia just macam aku okey ke tak? Macam dia just macam kita tahu kita sihat, tapi macam ada back end kita macam ada baggage yang kita pikul loh. And then lagi seram is kadang bukan pasal kita, sebab kita dah pergi jumpa family, dah pergi kerja tu, dia punya otak tu macam just seram sebab pasal orang lain. Tu lagi dia punya concern lah, macam Ustaz tu cakap pasal anak-anak. Dan kalau kita sendiri maybe kita okay juga, sebab kita tahu benda ni is spread. Tu yang lagi seramkan dia, buat lagi takut. So daripada day one
Let us walk through. Okay, balik. Okay, day one. Day one. Bring us through the experience. Saya day one You saya experience. start daripada bila yang MOH datang lah, lagi clear. So Okay. bila day one tu MOH akan Datang rumah. Sedih datang tak? rumah. Time ni sedih ke seram? Sekarang ni. Uh, Perasaan ni tengah nak ceritakan sedih ke seram? Seram, sedih mana? Sedih sikit lah. Sedih. Sedih sendiri dia punya sendiri. Itu cue dia. Okay, boleh. Ni lah. Tak. So pada pagi tu MOH akan call dulu. Dia akan call, okay, you know your condition. Kira dia, yes, I know, dah tahulah, dah dapat the news. Okay, so you have, from now on, I think you should be isolation before this. Daripada now is you dah confirm lah. Kira once MOH call baru confirm. Sebab certain case MOH tak call, sebab tak high risk. Macam maknanya kita dah golongan daripada yang high risk. So dia dah suruh masuk bilik. Then dia cakap in the afternoon atau petang, Cisco akan datang. Dia akan kasih quarantine order lah, the form kita kena sign semua. So tu dah bilang mak dah bilang family macam okay, lepas ni dah tak boleh share sudu, cawan, semua dah tak boleh share lah. And macam makanan, sebab kita ada dalam group tu ada satu orang yang dah kena quarantine order, bukan kena COVID. So dia share dia punya experience apa akan deal. Dia cakap sampai tahap makanan pun letak luar pintu kalau mak nak kasih. Ataupun dekat pintu tu dia buat tempat macam mail tu. Dia buka, dia campak makanan. Gitu, Tak ada orang nak buat Tapi HDB mana gitu. Pintu HDB nak buka. Saya tak tahu. Nazih. Kita sedih. Tak sedih. Kira macam kita datang. Yang sedih saya baca bila grup-grup yang ada anak. Itu yang saya sedih. Bila saya ada certain kawan-kawan yang kena juga, dia ada anak and dia tengah susukan anak dia. Itu lagi saya dah cakap macam saya at least kita involve diri sendiri. Bila saya baca yang ada isteri, habis satu yang ada isteri tu, kalau isteri satu tak apa. Terus dia tahu bila ada yang ada isteri, dia sampai takut sangat, dia suruh isteri dia balik rumah mak dia. Allah. Kira dia seorang lah, kira biar dekat rumah ni seorang lah. Saya paling sedih sampai sebab kita kadang boleh tanyalah question kat MOH macam mana. Tapi kadang-kadang certain ada yang different answer. Ada yang lagi strict, ada yang macam kasih lenient sikit lah. Macam ada satu tu dia lenient sikit, dia cakap okay, for the now kau boleh tidur dengan suami isteri bertidur tapi different bed sheet. Lepas tu bila safe distancing. Itu yang gambar yang tu kan, Gambar X. ada X. Katil sebelah ada X. Social distance. tapi actually tak boleh. Lelaki bawah katil. Actually tak boleh. Lepas tu dah tukar. Lepas tu dah kira dah mansuh lah dia punya news tu. Dah tak boleh pakai. Cakap macam tak boleh pun. Tak ada orang boleh sama bilik dengan orang yang quarantine. Selamatan. Keselamatan. Terus. Lepas tu yang itulah cerita yang pasal susukan anak. Dia cakap okay, yang anak kau ni dia je boleh lah. So memang keperluan tu dah needs. Lain semua kira dah tak boleh sama-sama. Sedih Macam tu pasal ada anak. Lagi apa yang macam susah. Itulah untuk saya tu yang paling kesian. Lepas tu bila kita dah kena quarantine order, Cisco datang dengan lagi satu macam, saya tak sure dia apa, dia macam nurse apa, dia just nak check everything. Dia ada sign lah, kena sign documents. Cisco cakap just duduk bilik, kau nak pergi toilet. Tapi lepas diorang tak pakai PPE lah. Tak, diorang makan mask je. Mask je. Okay. Makan mask, tapi dia ada distance juga. PPE busy juga. Sebab kita kira even kalau quarantine order, kadang certain ada orang faham maybe family kita pun kena. Family kita tak payah. Family kita tak payah kena apa-apa dulu. Diorang masih boleh keluar, masih boleh buat apa-apalah. Cuma tapi ini yang lama punya rule tak tahu lah. Rule akan sekarang datang kena updated lah. Ini yang time Ustaz kena. Just nak ingatkan. Betul. Maybe ada lagi stricter punya rule sekarang. InsyaAllah. Sebab makin cepat spread. Lepas tu saya dah masuk bilik. Lepas tu dah set up semua. Set up dia is ni lah, set up laptop. Nak prepare mak buat apa ke apa. Sejadah, tasbih, muhasabah. Tapi betul. Lepas tu dia punya the moment masuk toilet itu memang toilet. Itulah dia cakap. Dia pakai baldi dah. Dia cakap every time lepas. Actually kalau ada yang best ni, kalau ada orang yang tak, rumah dia condition dia tak mampu untuk accommodate tu ni, diorang akan ambil bawa, diorang akan pergi, tak tahu pergi mana. Tak tahu pergi Shelly. Tanya dulu kalau hotel mungkin boleh consider. Tu lah best. Tak dengar macam Shelly ke apa gitu. Shelly jangan, Shelly yang panas. Tapi tu panas satu is makanan pun makanan yang yalah ni family member nak kena attend dia. Betul. Takkan nak kena travel kan hari-hari. Allah masalah. Jadi tak makanan diorang siapkan. Kalau yang dekat quarantine tempat tu diorang siapkan. Kalau rumah sendiri, rumah sendiri tak lah. So ni ibu hari-hari ada lah. Ada. Dia tak kerja Okey lah.
kerja orang keluar-keluar. Pernah juga diorang semua keluar, saya je kat rumah. Tapi the family is involved in helping out. Kan? Itu Masya Allah. penting Itu lah. Family nak kepentingan kena support. keluarga tu. And dia bukan Masya support je untuk saya. Family kena faham. Allah. Tak, sebab apa tau, kadang saya takut. Alhamdulillah saya family okey lah. Cuma nak kena explain banyak kali untuk orang faham. Maksudnya macam take it serious. Betul. Macam ada yang macam tak apalah, keluar sekejap lah. Janganlah. Macam saya takut macam awal-awal diorang macam gitu sikit. Semua So, semua ni bukan kan? family entah. Semua family Yalah, gitu. mungkin. Lagi macam saya mempunyai keluarga dan juga mertua yang di mana kebanyakan asatiza So kalau satu kena memang kacau lah. Kacau, semua tak boleh mengajar. So semua jiwa mengajar. Oh, So faham, memang Sorry. so memang tak follow lagu dia. Terus. tu untuk saya macam bila ni, kalau siapa yang pendengar, macam bila-bila kita, kalau ahli keluarga kita kena ataupun apa-apa pun, kalau boleh take it very serious lah. Yes. And take it macam, jangan macam meremehkan kita punya jaga-jaga. Kadang macam alah duduk luar sekejap je, tak ada apa-apa pun lah. Tak boleh. Ataupun share je lah cawan, makan je lah sikit. Kita tak nampak ni virus. Yes, Betul. that's why. Walaupun dia makhluk Allah. Makhluk Allah juga dia dah ditugaskan untuk pergi dan melekat ke badan-badan orang dengan Allah. keizinan Allah. So, Jadi kita diminta untuk bertaawuz lah dengan makhluk-makhluk ini. Silakan. Itulah tu. Tak ada point. Lagi-lagi tahu. ada Sampai juga. mengingatkan kembali Mengingat yang kembali kerana lah. ramai yang marah dengan virus ni. Bukan marah dengan orang, marah dengan virus ni. Tengok, kerana virus ni saya tak dapat pergi umrah. For example, kerana virus ni saya tak dapat menikah. Ya. Kerana virus ni betul. saya tak dapat melakukan kerja saya yang saya suka. Ada orang memang suka kerja. Kerana bila keluar kerja ni tak selalu kena duduk rumah, otak tak stres. Kan? Duduk rumah lah stres. Tu yang diorang kata tu, orang yang suka komplain kat teachers. Untuk masa ni lah. Time for you to shine. Time for you to shine lah parents. Rasakan. Masya Allah. Allah Sayyidina Muhammad. So banyak sekali nikmat. Sebenarnya bukan salah virus ni, bukan salah sesiapa pun. Memang benda ni qadar Allah. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Benda ni memang harus berlaku dan harus berlaku sekarang. Boleh saja Allah takdirkan berlaku lepas Syawal. Boleh. Boleh saja Allah takdirkan berlaku ketika Syawal ataupun ketika musim haji. Tapi Allah nak benda ni berlaku pada bulan Rejab, Syakban dan sebagainya. Dan dia boleh melekat ke badan-badan orang yang soleh sekalipun. Betul. Dia boleh pergi ke dalam masjid. Yes. Dah berlaku. Boleh ke tempat-tempat yang kerohanian lah. Ada. Pasal dia makhluk Tuhan sama-sama. Betul. Allah suruh aku pergi sini, aku pergilah. Betul. Kata I'm just doing my job. Kenapa you all benci kat aku? Betul. Berkata COVID. COVID berkat. Aku call. Tapi yang penting itulah, macam memang dia cakap kita pergi tempat orang soleh dan sebagainya. Tapi sebab tu dia ada additional keperluan kita perlu jaga, is jaga diri betul-betul. Memang kita amalkan, satu orang yang betul amalkan ibadahnya, baca Qurannya, dan orang yang soleh dan solehah lah. Yang kita tak salahkan. Tapi tetap yang jaga diri, cuci tangan, jaga kebersihan. Lepas tu bila saya dapat tahu ni belum yang quarantine order, the night tu family saya keluar dekat rumah nenek ke apa, saya kat rumah. Saya terus dah keluar. Saya pergi, saya tak ada apa-apa sakit. Saya dah kancong dia dulu. Saya keluar nak pergi doktor. Okay. Just nak bilang lah macam tak tahu nak buat apa kan. Macam nak pergi doktor ke apa. Habis tak ada sakit. So pergi doktor. Bilang doktor I have a contact one of COVID patient. Dia dah kancong. Okay, you wait outside. Waktu ni How dare you come inside the clinic? Tak, sebab selalunya memang ada kat luar. Betul. Tapi ni klinik tak ada. So saya macam nak buat apa ni? So family member belum tahulah news ni. Tadi first kali. Ni first yang Malam macam tu kira yang message je, belum Okay. confirm. Okay. So saya just nak pergi. Lepas tu cakap I think you need to go to hospital. Cakap I have no symptom lah, tak ada apa-apa. So just I don't know what should I do next lah. Macam pergi doktor nak buat apa ke. Cakap you just quarantine at your house, kira duduk rumah je. Dia pun tak kasi masuk Tak boleh lah. Oh. Sebab tak ada, dengan actually tak ada, kalau kau unless orang tu ada simptom ke nak sakit, yes. then Baru at least boleh. something can check. Yeah. Sekarang tak ada apa-apa. So Betul. macam nak buat apa, kau nak buat apa kat sini? SOP dia lah tu kan. Actually macam memang just duduk rumah. Kalau memang siapa yang baru dapat news ke apa, just duduk rumah dulu. Nanti you have ada, sebab even MOH pun actually tak advise tu, kalau tak ada apa-apa pergi check. Unless macam betul-betul dah rasa Symptom something lah. then sebab dia dorang ada many Yang priorities lah nak Masya kena Allah. jaga yang betul orang yang sakit. Kalau tak nanti kita macam kacau dorang punya queue, orang yang lagi patut dirawat tak dapat sebab kita punya yes. kancung sendirilah. Betul. Dia lagi satu saya nak share ada siapa
pakar perawatan yang memberitahu saya lah. Sepatutnya di sekarang kan kita tengah circuit breaker kan. This circuit breaker actually should have been done like bila starting je terus 3 weeks. Bukan suruh lockdown lah, tapi in a way suruh lockdown lah. Lockdown terus 3 weeks. Dia cepat. Kenapa 3 weeks kan 2 weeks tak 3 weeks to play safe. Before it was spread. And dia cakap dia tak boleh terima yang kan first kan yang order yang kita dapat hanya yang sakit pakai mask. Dia cakap tak, sepatutnya semua je pakai. Yang sakit pakai, yang tak sakit pakai. Tu yang sekarang it makes sense kan everybody. It's not just because benda tu senang merebak. So kalau semua orang pakai yang sihat tak sihat pun pakai, benda tu tak boleh merebak lah. Ala kulli hal, kita usaha mana yang mampu. Masya-Allah. Chances dia aerosol pun ada jugalah. That's why kena pakai. Aerosol lah. Dia more to droplets lah. So aerosol nanti semua panik sebab dorang aerosol danger itu airborne tau. sebab dorang banyak tukar-tukar. Sebab dorang data kan. Dorang macam everything is macam based on data. Because nowadays this novel maksudnya is something new. So orang tak tahu. Dorang boleh keluarkan advisory data je. Kalau data tak cukup, maknanya tak cukup kuat. Macam even WHO pun macam few time airborne, lepas tu tak airborne. So sekarang the last kan tak salah tak macam still droplets lah yang paling dangerous. Lepas tu kira kadang macam bukan kita sakit. Kadang macam dorang punya the latest is macam bukan sebab kita sakit. Kadang kita bila berbual pun terkeluar ludah. And kita dah ada virus kat alam. Sebab tu just pakai. Ada satu video tu pun shock juga. Japan punya dia buat eksperimen. Macam kalau kita bersin, it's actually why that 1 meter? Because that 1 meter tu the thing will be around that 1 meter. Menarik masya-Allah. Kalau orang tu kuat-kuat jauh Tu yang orang ada jual bukan saja mask dia ada shield, visor. Visor putih, transparent. Jadi dia nampak jadi gelap. Yang doktor pakai gitu doktor semua kan, gitu. Tutup mata semua. Allah semoga Allah berikan kekuatan kepada frontliners kita dan ahli keluarga, ketabahan dan juga memandang usaha-usaha mereka, memudahkan mereka ke jalan syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila malam-malam tu kadang berbual, tak bila dah okey lah. Tu berbual dengan mak kadang macam dia bila kita perasan macam benda ni betul-betul affect dia kat semua orang. Dia macam tak ada yang terlepas dari segi apa-apa lah. Maksudnya every life affected with any way yang you kena. Kerja ke, family ke, apa-apa lah macam business. So maknanya dia ni ujian daripada Allah SWT untuk semua muhasabah balik. Betul. Kadang-kadang macam bila kita fikir balik, ini salah aku ke? Macam tak macam ni, ada dekat ni macam certain Allah nak message for us. Aku pergi kursus untuk belajar. Belajar berdakwah. Untuk belajar berdakwah asal aku yang kena cerita ni. Masya-Allah tabarakallah. Macam ujian ni untuk semua orang muhasabah balik. Apa-apa kita bila quarantine tu paling lah muhasabah, kita fikir macam-macam. Just is it memang bukan kira macam bukan corona ni sebabkan kita. Corona kau Ku masih di sini. Corona kau ku tetap berdiri. Dan corona Allah. Itulah. So take a break. Boleh. Take a break. Kita tengah apa begitulah episod pertama daripada Ustaz Lutfi Hadi. Kerana banyak lagi kita nak kongsikan dan cedok daripada pengalaman beliau hari demi hari. Ini baru day 1, ini baru before pre. InsyaAllah kita sama pada episod seterusnya lah. Cukup satu episod selama 30 minit. Lama sangat 30 minit. Baik kita dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa di episod seterusnya bersama The Talking Dough.